أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dihormati pengerusi serta barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin, barisan pegawai masjid, urus tia daripada RTM, sidang jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, serta sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi mencari sebanyak mungkin bekalan untuk hari akhirat kita, di samping kita menunaikan ibadah-ibadah yang kita diwajibkan ke atas kita, kita top up dan kita tambah dengan pengisian-pengisian yang juga memberi manfaat buat diri kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini merupakan kuliah gantian daripada Ustaz Abdul Halim bin Awang yang tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi saya ditaklifkan untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan dengan sedikit perkongsian, iaitu pada malam ini kita sambung perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tauhid, yang mana kita telah sampai perbincangan kita sebelum ini muka surat 25. Hari ini perbincangan kita berkenaan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam perbincangan qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya, tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Walhasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif, yakni hukum ke atasnya dengan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan seksa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ni kita ada menyebut berkenaan dengan i'tikad ataupun pegangan yang menyalahi. Antaranya kita sebut sebagai Al-Qadariyah dan juga Al-Jabariyah ataupun Jabariyah, iaitu Al-Qadariyah golongan yang menafikan takdir, iaitu menafikan perbuatan yang hamba buat itu datang daripada Tuhan, tapi datang daripada hamba itu sendiri, iaitu perbuatan hamba ini memberi bekas. Itu pandangan daripada golongan Al-Qadariyah.
Al-Jabariyah pula berlawanan apabila tiada bagi pihak hamba ni usaha dan ikhtiar. Semuanya zahir dan juga batin adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya adalah ketentuan dan langsung tidak ada usaha dan ikhtiar bagi manusia. Namun i'tikad yang kita akan bincangkan pada malam ini ialah i'tikad yang pertengahan, iaitu tidaklah terlalu memandang remeh dan taklah terlalu ekstrim, iaitu dinamakan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah? Mungkin sebahagian daripada kita biasa dengar, mungkin sebahagian daripada kita dengar dan tahu, mungkin sebahagian daripada kita mungkin tak pernah dengar dan tak pernah tahu. Golongan ahli sunnah wal jamaah ni ialah satu golongan yang majoriti mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah perjalanan orang-orang Islam dulu, kini dan selamanya. Dalam kajian ada menunjukkan bahawa orang yang beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah ni di seluruh dunia lebih kurang 95%. 95%. Maknanya iktikad selain ahli sunnah wal jamaah ini mungkin tak sampailah 1%. Jadi 5% ni bukan ada 2-3 yang baki, tapi ada beratus-ratus, beribu-ribu pahaman. Jadi dia bagi dah dalam 5% tersebut. Jadi kita dalam perkara akidah ni kita ambil jalan majoriti. Sebab tu dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. 95% umat Islam berpegang dengan iktikad ini. Ahli sunnah wal jamaah ni siapa? Iaitu golongan al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kalau ditanya kepada kita kenapa dua ni saja, inilah yang dipegang oleh ulama-ulama muktabar 95% umat Islam juga. Jadi kita berpegang juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ummati 'ala dhalal. Tak akan bersepakat umat aku ni ke atas perkara kesesatan. Tidak akan ada. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, jadi kalau kita dalam perjalanan kita ke akhirat ni, sebab kita dunia ni kita berjalan ni, kita bukan duduk saja lepok-lepok, tidaklah berhenti perjalanan kita, sentiasa kita berjalan. Sebab itulah masa kita semakin kurang, kita namakan sebagai umur, sebab kita akan sampai nanti insya-Allah. Kita akan sampai pada tempoh yang ditentukan nanti insya-Allah. Sebab tu dinamakan sebagai perjalanan. Jadi perjalanan kita ke mana? Ke akhirat. Maka kita dalam perjalanan ni, perkara paling penting ialah kita tahu jalan mana yang kita nak lalu. Jalan mana yang kita nak lalu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa? Jalan ni banyak. Jalan ni banyak. Jalan ke akhirat memang semua akan menuju ke akhirat, dan perjalanan ni sangat banyak. Jalan berdasarkan agama banyak. Bukan satu agama je yang ada. Bukan satu agama, agama Kristian, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha. Mereka berjalan. Tapi confirmlah agama selain daripada agama Islam tak akan sampai kepada matlamat akhirat. Islam dia pula terbagi pula kepada puak-puak dia. Ada 73 golongan, mungkin lebih, mungkin kurang. Jadi nak sampai kepada matlamat yang satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, jika ditanya pengalaman lah, siapa yang pernah sampai ke akhirat? Jawab dia tidak ada seorang pun. Jadi masing-masing memang first try lah ni. Masing-masing dalam keadaan percubaan kali pertama nak menuju ke akhirat, sebab masing-masing belum sampai. Jadi nak tak nak, perjalanan mesti ditempuhi dan memang akan sampai ke akhirat. Tapi dibimbangi tak sampai kepada matlamat akhirat yang kita nak. Iaitu adalah sekali antara syurga ataupun neraka je lah. Perjalanan banyak ke akhirat, dan sekali perjalanan tu akan menuju ke syurga ataupun akan menuju ke neraka. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan sahaja, iaitu jalan yang mana ada golongan yang disebut dalam Al-Quran, fariqun fil jannah, satu lagi wa fariqun fis sa'ir, satu kumpulan dalam neraka, dalam syurga, satu kumpulan dalam neraka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadi jalan paling kita
fikirkan selamat ialah jalan hak majoriti orang lalu. Yang mana Nabi kata tidak akan berkumpul umat atas kesesatan. Jadi kalau dalam kajian ada menyebut dulu, kini dan selamanya, lebih kurang, bukan secara tepat lah, tapi ada kajian yang dijalankan yang berpegang dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni 95% umat Islam. Jadi gunalah jalan yang mainstream. Jangan carilah jalan-jalan yang rare-rare. Bukan kita kata tak sapa, tapi takut tak sapa. Dah kalau 95 ni confirm sapa ke? InsyaAllah lah. Sebab Nabi kata tak akan berkumpul. Umat tak akan berpakat atas jalan kesesatan. Biasa pakat-pakat ni sapa biasanya insyaAllah. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur lah. Dari Terengganu pergi Kuala Lumpur tuan-tuan. Nak pergi Kuala Lumpur tuan-tuan, tak pernah pergi Kuala Lumpur. Jadi nak kena pergi juga. Sebab apa, kalau tak adalah urusan yang akan tertangguh, akan jadi masalah. Memang kena pergi, ada kematian kat sana contohnya. Tak pernah kita drive pun seorang-seorang, biasa naik bas. Biasa tak pernah pergi lah, lebih kurang kita kata. Tak ada orang ajak bini pun, bini tak boleh pergi dan tak pernah pergi dan sebagainya. Kena pergi juga ni, kena drive seorang-seorang ni. Jadi tanya-tanya orang, jalan mana ada? Banyak jalan. Jalan Rangai Jabur ada, jalan Karak Lama, jalan Bentong, jalan ke Bahau Negeri Sembilan, Serembang, Bukit Putuh dan sebagainya. Lalu kat Segamak pun boleh juga sampai Kuala Lumpur, masuk Lebuh Raya Plus. Lalu kat Gerik semua boleh juga. Ipoh, Simpang Pulai dan sebagainya. Tapi orang kata kalau nak mudah highway je lah, LPT. Masuk je exit, keluar-keluar gombok lalu dah. Dah kita tak takut, apa jangan bimbang. Orang memang pakat lalu situ. Majoriti orang hari Kuala Lumpur memang akan lalu situ. Bah-bah semua akan lalu situ, akan singgah situ. Kalau kereta rosak pun jangan bimbang. Ada SOS, ada telefon kecemasan, ada peronda, ada RNA, stesen minyak. Mugilah 24 jam. Jalan tu mudah, memang ramai yang lalu. Jadi walaupun tak pernah pergi Kuala Lumpur, insya-Allah kalau dia ambil highway LPT, InsyaAllah akan sampai di Kuala Lumpur, di Gombok tersebut. Tapi kalau lalu jalan lain, takut tak sampai. Bukan kata confirm tak sampai, tidak, takut tidak sampai. Maka lalulah jalan yang mainstream, yang biasa orang lalu. Jangan carilah yang rare-rare. Sebab kita tak ambuh mempertaruhkan akhirat kita dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Agama ni nak bawa kepada akhirat tuan-tuan. Terutama dalam bab akidah yang kita bincang sekarang ni. Tuan-tuan. Jadi kalau nak mempertaruhkan dengan benda yang tidak jelas, benda yang tidak pasti dan benda yang berisiko tinggi, sebablah sekali kalau salah masuk neraka, na'udzubillah. Kalau betulan jadi, masuk syurga. Tak bolehlah main betulan-betulan gitu. Kita nak main confirm syurga insya-Allah. Jadi ikutlah jalan yang mana dipegang oleh ulama-ulama muktabar, yang mainstream punya, yang memang jelas ikut Al-Quran dan As-Sunnah insya-Allah, dan dijelaskan oleh ulama muktabar dan sebagainya insya-Allah. Yang tu kita boleh kata confirm lah jalan tu betul, tepat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan bahasa mudah, jangan carilah hak rare-rare. Memang orang kita minat rare, minat hak jarang orang lalu, minat hak ada cabaran sikit. Memang orang kita gitu, tapi tak padang dengan akhirat. Silap sikit neraka Allah, na'udzubillah. Baik tuan-tuan. Jadi itulah ahli sunnah wal jamaah, iaitu dikatakan sebagai hampir keseluruhan daripada umat Nabi Muhammad ini berpegang dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah dalam kajian kita sebut tadi 95% lebih kurang, dulu, kini dan selamanya. Baik muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi i'tikad ahli sunnah berkenaan dengan perbuatan manusia ni macam mana, disebut dalam kitab ni ialah bahawa perbuatan kita ni tidaklah digagahi semata-mata. Maknanya apa? Tidaklah kita tidak berkuasa ke atas perbuatan kita. Dengan maksud maknanya tidaklah kita lock kepada takdir semata-mata. Tu yang dimaksud dengan digagahi. Digagahi kalau nak terjemah dia terpaksa lah. Maknanya contoh kita makan nasi. Perbuatan kita makan nasi taklah 100%, maknanya takdir semata-mata adalah perbuatan yang terpaksa. Langsung tidak ada usaha. Langsung tidak ada usaha. Kenapa? Kerana perbuatan kita ni memang semuanya dah ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi ada ruang
bagi manusia untuk usaha dan juga ikhtiar. Dan dengan usaha dan ikhtiar inilah yang kita dibalas dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Kalaulah perbuatan tu buruk, kalau perbuatan tu baik, dibalas dengan kebaikan. Kalaulah dengan usaha yang baik ni maka dapat masuk syurga insya-Allah. Dengan perbuatan usaha yang tidak baik, masuk neraka Allah, na'udzubillahi min zalik. Jadi usaha inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi kita ambil jalan tengah, iaitu segala perkara Allah Ta'ala dah tentukan segala-galanya. Bagi kita ada usaha dan ikhtiar. Bagi kita ada usaha yang ikhtiar. Sebab itulah kita khilaf. Tidak sama dengan perjalanan Al-Mu'tazilah contohnya, ataupun Al-Qadariyah, yang mana kata tak, yang kita buat ni kita buatlah. Yang kita buat ni daripada kudrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi dengan kudrah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita buat apa yang kita nak. Tu seolah-olah macam nak menafikan takdir pula. Kalau Jabriyah pula, dia kata tak ada usaha, tak ada ikhtiar, semuanya hak Tuhan belaka. Dan kita buat benda, kita layang je lah. Seperti mana bulu yang ditiup angin, kalau tiup ke kanan, kanan lah, ke kiri lah. Maknanya dah apa dah memayang, dah Tuhan takdir aku dah memayang nak buat mana. Dah apa tak malah nak mari surau, dah apalah dah takdir kita gini dah. Tak ada usaha ke? Tak ada. Dah benda Tuhan tentu belaka dah. Ni itikad yang salah tuan-tuan. Itikad kita tengah. Taklah menafikan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidaklah menafikan usaha dan ikhtiar. Muslimin yang rahmati Allah sekalian. Dan juga perbuatan manusia ini dengan usaha dan ikhtiar yang manusia buat ini tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Apa yang dimaksudkan dengan bekas? Tupperware ke? Tidak tuan-tuan, ni bukan masuk bekas Tupperware ni. Bekas dengan maksud yang lain. Nanti kita akan terang. Begini muslimin rahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi jauh, perbuatan manusia ni terbagi kepada dua, iaitu perbuatan yang ittirariyah, iaitu perbuatan yang memang kita tak boleh nak kontrol. Yang keduanya yang ikhtiariyah. Ni panggil ikhtiar ni. Perbuatan yang memang kita boleh kontrol, yang memang dengan ikhtiar kita. Jadi perbuatan yang kita tak boleh kontrol, contohnya dengupan jantung, aliran darah, kedipan mata, pertumbuhan tubuh badan kita, memang tu tidak boleh kita kontrol walaupun tubuh kita sendiri. Jadi di sini tidak ada khilaf lah, maknanya bersepakat pandangan-pandangan daripada kumpulan-kumpulan mazhab-mazhab yang ada bahawa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan tu datang daripada Tuhan. Yang menjadi khilaf di sini, yang kita bincangkan di sinilah yang ikhtiariyah, yang kita boleh kontrol. Contohnya makan, contohnya jalan, contohnya mari masjid, contohnya semayang, contohnya tidur dan sebagainya yang boleh kita kawal. Ini yang menjadi perbalahan. Jadi yang ni yang menjadi perbincangan. Yang ni kita buat perbuatan tu dengan ikhtiar kita ke ataupun tidak ada ikhtiar bagi kita. Okey. Jadi muslimin rahmati Allah sekalian, i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah ini, kita ni, hamba ni, makhluk ni boleh ikhtiar pada zahir. Sengaja dari pihak kita buat sesuatu, kita usaha dan ikhtiar pada zahir. Dan pada hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni dengan usaha inilah kita ditaklifkan dengan hukum. Contohnya kena semayang, kena zakat, ataupun dengan usaha kita meninggalkan perbuatan yang haram, dituntut untuk meninggalkan perbuatan yang haram, contohnya berzina, mencuri dan sebagainya. Jadi usaha inilah. Jadi hukum hakam ni kerana usaha kita nak buat ke ataupun tak mahu buat. Kita yang memilih akan perkara tersebut. Sebab itulah disebut dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ganjaran baik dengan usaha yang baik yang manusia buat, dan ganjaran yang buruk ataupun balasan yang tidak baik dengan usaha perbuatan buruk yang dia lakukan. Maknanya apa? Kita diberi nikmat
oleh Allah Ta'ala ganjaran yang baik kerana usaha kita buat baik. Usaha kita buat baik. Dan kita manusia ini akan dibalas dengan azab dengan perbuatan kerana perbuatan buruk, usaha perbuatan buruk yang dibuat tuan-tuan. Jadi jelas, jadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi yang dibelah pihak manusia ni ada ikhtiar dan usaha. Namun segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang lagi, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, maka nyatalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu i'tiqad pertengahan. Tengah taklah ambil mudah sangat, taklah ekstrim sangat. Dalam segala perkara i'tiqad ahli sunnah ni memang pertengahan. Taklah mudah nak mengkafirkan orang. Dia pertengahan. Sikit-sikit nak kafirkan orang, sikit-sikit nak bid'ahkan orang, sikit-sikit nak mensyirikkan orang. Itu bukan ajaran daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, ahli sunnah wal jamaah ni di tengah. Dia ambil jalan pertengahan, taklah bermudah-mudah dan taklah terlalu ekstrim. Atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tiqad Jabriyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Overlah. Jabriyah serah Tuhan belaka. Siapa tak ada usaha, siapa tak ada ikhtiar, seolah-olah macam syurga neraka ni tak ada benda. Dia ceritakan seolah-olah macam tak ada benda dah. Dan nak hukum atas benda. Nak hukum atas benda hak Tuhan tak ada. Adakah macam tu? Yang Qadariyah pula, siapa kepada segalanya manusia buat. Siapa Tuhan tak campur tangan pun. Hanya Allah Ta'ala yang letakkan kemampuan pada diri manusia. Atas manusia belaka nak buat apa-apa pun. Tu ekstrim sangat. Tu ekstrim sangat. Sedangkan Tuhan ni maha kuasa. Tuhan ciptakan segala-galanya, termasuk perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Segalanya, segala yang kamu buat ini Allah Ta'ala yang ciptakan. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu dan juga segala perbuatan yang kamu lakukan. Maka dihukumkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Yang ni berkata ahli sunnah pada hamba itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka itu menidakkan hamba ini tergagah semata-mata, kerana sebenarnya jua hamba itu tidak tergagah semata-mata. Yang dimaksudkan pertengahan ni taklah maknanya i'tiqad ahli sunnah ni nak mengadakan barang yang tak ada, dan juga mentadakkan barang yang ada. Contohnya apa? Usaha ada, taklah nak menafikan usaha, sebab usaha tu ada. Dan juga tidaklah tergagah semata-mata. Tidak segagah semata-mata, kerana memanglah ada usaha pada hamba tersebut. Walaupun semua perkara yang Tuhan yang jadikan, tapi bukan manusia ni tergagah semata-mata. Semuanya adalah terpaksa. Tidak ada langsung ikhtiar dan usaha bagi manusia. Tidak, itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan kata pengarang, dan sebab dihukumkan i'tiqad ahli sunnah itu pertengahan, kerana ia tidak sangat kendor berjela-jela. Seperti Jabriyah, dak kendor sangat, dak apalah, dak buat pun, Tuhan biar Tuhan buat. Dak apa ke dak sembahyang, dak apalah, dak sembahyang pun, sebab apa dah Tuhan dak takdir sembahyang. Okey, dah Tuhan dak buat kita sembahyang, dak sembahyang kita. Dah tak payah ngaji lah, dah Tuhan dak buat kita ngaji, dak ngaji lah kita. Maknanya layang semata-mata. Layang semata-mata tu maknanya terlalu kendor sangat, kata pengarang. Dan tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah. Maka yang sebaik-baiknya perkara itu ialah yang pertengahan. Kalau Qadariyah pula, manusia ni kira atas ia belaka. Tuhan bagi power ke dia, kudrah ke dia, ikut dia lah nak buat benda-benda perbuatan dia pun. Tuhan tak terlibat. Nampak tu tegang sangat. Dapat tu Tuhan dah buat benda lah. Dah buat benda lah. Tuhan hanya meletakkan kudrah saja pada diri hamba. Hamba tu buat belaka dengan kudrah yang Tuhan buat. Tu tegang sangat. Jadi antara kendor dengan tegang, maka ahli sunnah wal jamaah ni disebut oleh pengarang ialah yang pertengahan. Bagaimana tersebut di dalam hadis,
khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan sahaja. Jelas tuan-tuan. Muslimin yang rahmati Allah sekalian. Maka fikiran-fikiran orang Islam di dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut pahaman Jabriyah. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Baik, tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, ada di kalangan manusia yang kadang-kadang dia terikut-ikut dengan pandangan daripada Jabriyah. Ni kata pengarang lah. Mungkinlah dia sendiri tak mengaku apa yang dia sebutkan, apa yang dituturkan, apa yang dia pegang tu adalah pegangan daripada Jabriyah. Namun kadang-kadang kata-kata mereka menjuruh ke arah persamaan dengan pahaman Jabriyah. Contohnya benda, dan kita pun kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita ingat ke benda ni melawak je, ataupun kita ingat benda ni biasa je, tak kisah pun, layan je lah contohnya. Tapi tidak begitu. Seolah-olah macam perkataan ni ada persamaan dengan i'tiqad Jabriyah. Ini yang disebut oleh pengarang. Dia akan bagi contoh nanti tuan-tuan. Dalil bagi menguatkan kenyataan. Maknanya pengarang kata bukan fitnah ni. Bukan nak tuduh manusia ni. Nak buat fitnah benda tak ada, kira-kira buat ada. Bukan pengarang nak buat isu. Maknanya daripada duduk saja-saja kita cipta isu lah. Fitnah ke masyarakat. Tidak. Pengarang ni dia beraluh. Dia datangkan dalil. Bukti. Sebab apa dia kata gitu? Ialah diambil daripada percakapan orang-orang Islam. Tatkala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Kenapa awak tak naik haji? Apa dak pergi buat haji? Apa dak pergi haji? Jawab apa? Dijawabnya belum ada seru. Biasalah jawapan kita kan, dak sampai seru lagi. Belum ada seru. Kalau ditanya apa sebab si fulan itu bercerai, maka dijawabnya sudah takdir. Kemudian apabila ditanya apa sebab nakal jahat dan tak maju, maka dijawabnya sudah nasib dan sudah bahagiannya. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabriyah. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi ada beberapa percakapan masyarakat yang seolah-olah bersetuju. Jangan kita kata tuduh dia Jabriyah pula. Dah baik tuan-tuan nak tuduh-tuduh orang ni. Mu ni Jabriyah sebab dalam kitab ada sebut siapa cakap gini kira Jabriyah dah. Kitab tak sebut pun mu sebut. Kita kata seolah-olah bersetuju. Nampak ada seolah-olah tu. Kita jelas sekarang. Seolah-olah bersetuju. Sebab ada sedikit persamaan dengan perkataan tu. Janganlah kita kata emu ni Jabriyah terus. Tu salah tu direct sangat. Seolah-olah bersetuju. Contoh dia kata orang tu tak naik haji. Berapa muda pergi haji? Tak sampai seru lagi. Dalam kadang dia pun tidak ada usaha kumpulkan bekalan. Tak daftar pun lagi tabung haji. Daftar tak lagi? Tak lagi. Dah apa daftar lagi? Tak sampai seru lagi. Dan dia berkata dalam keadaan dia tidak ada usaha. Hanya menyerah bulat-bulat sahaja. Maka ni selari dengan pegangan Jabriyah. Gitulah Jabriyah. Jabriyah ni seolah-olah macam bulu yang ditiup angin. Ikutlah, layanglah. Angin tiup ke kanan lah dia. Angin tiup ke kiri lah dia. Itulah Jabriyah tuan-tuan. Maka bila dah tanya dia, dah daftar tak pergi haji? Tak daftar lagi haji. Dah kumpul pitih tak? Tak kumpul lagi. Lepas tu bila nak pergi haji? Tunggu sampai seru. Nampak? Dah mana usaha? Seolah-olah tidak ada usaha. Ni yang dikatakan seolah-olah bersetuju dengan pegangan Jabriyah. Ni masyarakat kita ni tuan-tuan. Kalau macam jodoh tu, yelah kita sebut sama dah sampai seru, tapi kita mari ajak, kita cuba cari dah. Kan dah carilah siapa-siapa lelaki-lelaki yang alim-alim sikit, yang boleh jadi imam deh. Cari dah dalam keadaan usaha dah. Bila orang tanya tu dalam keadaan kita usaha dah, tunggulah sampai jodoh, sampai seru. Tu tidak ada masalah sebab ada usaha. Cuma dalam usaha kita ni ialah terbataslah usaha kita. Selebihnya kita tawakal pada Allah. Tu tidak ada masalah. Tu memang ahli sunnah. Tapi langsung tidak ada usaha langsung. Tak ada buat apa-apa, tiba-tiba orang tanya buat apa dak ni. Tak ada siapa seru lagi. Tu yang menjadi masalah. Ataupun kata
Apa ngarang lagi dah, apa jadi pisah pacara ni, apa sebab dia, kita nak tahu sebab juga, kita nak kaji, kita nak baik, kita nak biar damai balik. Dah takdir gitu dah. Dah yang sebab apa? Dah takdir gitu dah. Dah pakak dah ataupun bincang dah. Tak apalah, tak payah bincang-bincang, tak payah usaha benda dah, memang Tuhan tu gitu dah. Tak ada usaha apa-apa. Maka tu seolah-olah bersetuju. Dia yang jadi masalahnya tanpa usaha. Bila ditanya, menjawab hanya menyerahkan seterusnya sepenuhnya kepada takdir. Itu kalaulah ayat lembut, menyerahkan. Ayat kasar sikit ialah menyalahkan takdir. Apa jadi gitu cerah? Dah takdir gitu dah. Seolah-olah macam menyalahkan sepenuhnya takdir. Sedangkan dia tidak berusaha. Adalah sebab-sebab yang Allah Ta'ala jadikan, tapi tak, dia tak sandarkan kepada sebab, terus menyalahkan takdir. Takdir ni siapa yang tentukan, tuan-tuan? Allah Ta'ala. Takkan nak salahkan Tuhan. Ada sebut lagi, insya-Allah. Hati-hati dalam percakapan ni, biar ada adab, biar mikir jauh sikit. Tak ada benda pun takdir belaka dah. Dah usaha mana, tak ada usaha benda-benda pun. Ni yang jadi masalah. Apa jahat sangat dia ni, apa siapa dak berjaya langsung ni, gagal semua ni. Dah gitulah nasib kita. Study dak? Dak. Rikalah pun. Dak rikalah pun. Apa? Tak apalah, nak guna Tuhan nak bijak-bijak lah. Tuhan nak jaya lah. Ramai je orang dak kalah, orang dak belajar kaya-kaya. Dah tu duduk rumah, tu kita duduk rumah. Contohnya, patut pun dah. Patut mikir gini sebab dak pergi belajar, dak pergi ngaji. Alah kali salahkan nasib dah, nasib kita gini nak guna dah. Dah makcik nampak hari tu mari dah minta dekah hari tu. Makcik kerja dah. Kita bukan tak mau kerja, tapi gitulah dah, Tuhan tentu kita gini dah, kita terima je lah. Dari ni mari buat benda, mari nak minta duit sikit bang. Contoh, nak minta duit sikit orang weh, dia tak ada piti. Dah cik kerja dah. Dah tahulah makcik ni serah Tuhan belaka. Makcik serah Tuhan belaka. Ada makan adalah. Dah yalah makcik cari tak makan. Serah Tuhan belaka. Contohnya, makcik cerah pada takdir belaka. Ni yang seolah-olah bersetuju dengan Jabriyah. Ataupun kalau kata setengah Tok Teguh Pondok, dia kata ginilah. Dia kata kalaulah berpegang dengan pegangan Jabriyah ni, dia ke arah malah. Dia akan jadi malah apalah. Tuhan tentu gitu dah nak buat guana. Usaha tak ada. Dah belajar dah. Apalah, dah Tuhan tentu dah gana buat guana. Dah murid kelas dah, dah pergi kelas. Sekolah dah sekolah. Dah kenal ada ABC. Tak ada jumpa guru pun kita. Dah kenal pun siapa mengajar. Gitu pula. Tu seolah-olah dia membawa ke arah malah. Sebab tak ada usaha. Jabriyah ni mengatakan tidak ada langsung usaha, tuan-tuan. Dia membawa kepada ke arah malah. Jadi benda ni serah takdir. Kita kata serah, pada hakikatnya menyalahkan takdir. Dan takdir siapa buat, tuan-tuan? Allah Ta'ala. Takkan nak salahkan Tuhan. Mana ada kita sebagai hamba. Jadi rumusan daripada pengarang ni, maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Bukan kita kata ni, kita cuma menukilkan daripada kitab Risalah Tauhid ini, tuan-tuan. Katanya terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Telah mengumpat Tuhan. Kata benda hendak comel pada Tuhan. Dia tak jaya, gagal, benda tak molek, sesuatu tu benda yang negatif, tapi sandar ke Tuhan. Kita ngupak ke Tuhan lah. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Telah mengumpat Tuhan dan berani menyalahkan Tuhan. Menyangka seolah-olahnya Tuhan lah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Kenapa yang jadi bahaya tu, tuan-tuan? Kenapa yang seolah-olah ngumpat dan menyalahkan Tuhan? Sebab benda keburukan yang berlaku ni memang dia salahkan Tuhan terus. Dia seolah-olah macam menyalahkan Tuhan yang menyebabkan dia jadi gini. Apa yang jadi cerah-berai ni? Dah takdir gitu dah nak. Tak ada usaha benda, tak ada usaha benda. Biarlah Tuhan nak gitu-gitu lah. Jadi seolah-olah benda negatif serah Tuhan belaka. Dah apa yang jadi jahat dengan anakmu Dah Tuhan tentu gitu dah. Dah didik dah. Biar dia apa semua contohnya. Dah ada ajar sikit pun dak khabar pun salah. Biar dia lah, kita serah Tuhan belaka. Tak ada lah nak didik. Tak ada lah, biar serah Tuhan lah.
Lepas tu jadi jahat anak dia, salah ke Tuhan pula. Dah Tuhan bagi gitu nak buat mana? Nah, Tuhan dah tentu gitu nak buat mana? Allahu Rabbi. Mana adab kita bila berhadapan dengan Allah Ta'ala ni? Tak takut ke Tuhan murka? Maka itulah yang menyebabkan pengarang di sini kata terlalu bahaya. Jangan main-main. Kita ada usaha. Sebab itulah itikad ahli sunnah ni comel lotai dah. Dia pertengahan. Sebab tu dipegang oleh majoriti umat Islam. Sebab dia memang sesuai. Taklah melahirkan malah. Bayangkan kalau 95% ataupun 100% umat Islam pegang dengan Jabriyah. Agak-agak macam mana umat Islam? Tak mau sebut lah. Tapi boleh bayangkan sendiri. Sebab itulah Tuhan buat comel. Itikad yang betul ialah ada usaha dan ikhtiar. Memang segala benda Tuhan yang buat, Tuhan yang tentukan. Tapi bagi manusia ada usaha dan ikhtiar. Dengan usaha dan ikhtiar itulah dia dibalas. Sama ada ikhtiar usaha baik dibalas dengan baik, ikhtiar yang tidak baik, usaha yang tidak baik dibalas dengan azab ataupun dibalas dengan balasan yang tidak baik. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kata pengarang lagi, yang demikian sangatlah salah. Dahlah bahaya, salah pula pengarang kata. Kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, maka iaitu daripada Allah. Dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, maka iaitu daripada engkau sendiri. Ini atas jalan adab. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang buruk datang daripada kelemahan daripada diri sendiri. Ini atas jalan adab. Hakikatnya Allah Ta'ala yang buat semuanya. Allah Ta'ala yang ciptakan semua perbuatan hamba. Tapi kita beradab dengan Tuhan, takkanlah kita salahkan Tuhan. Kita salahkan diri sendiri. Kenapa? Usaha kita. Sebab itulah disebutlah makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya bagi manusia ni balasan yang baik, ganjaran yang baik bagi usaha baik yang dia buat. Dan juga azab ataupun balasan yang buruk dengan usaha buruk yang dia buat. Kelakuan ataupun ikhtiar buruk yang dia telah lakukan. Tapi pada hakikatnya kita i'tikad ahli sunnah, kita ahli sunnah wal jamaah ini tetap berpegang bahawa segala-galanya datang daripada Allah. Qul kullum min 'indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas jalan beradab, perkara baik kita sandarkan kepada Tuhan. Perkara yang buruk kita sandarkan kepada diri sendiri. Yang kita ada ialah usaha. Kita ada ikhtiar. Maka usahalah, ikhtiarlah buat amalan. Kerana dengan itulah kita akan dibalas. Maknanya tuan-tuan, kita tahu tak kita akan masuk syurga dan neraka? Tak tahu. Lepas tu nak masuk syurga neraka tak? Nak masuk syurga tak? Nak masuk neraka tak? Tak ambuh. Maka usahalah. Buatlah. Tugas kita ialah buat sesuatu seperti mana yang kita nak. Kita nak apa? Kita nak syurga. Memang manusia ini syurga ke neraka Allah Ta'ala dah tentukan. Persoalannya kita tahu tak? Tak tahu. Lepas tu nak buat macam mana? Kita buatlah dalam keadaan kita tak tahu. Dan kita nak syurga, kita usahakanlah amal-amal yang baik yang membawa kita kepada syurga. Usahakanlah amalan-amalan yang menghindarkan kita daripada neraka. Itu tugas kita sebagai hamba. Itulah namanya usaha dan ikhtiar. Kalau lock saja biarlah ada mayang pun dah Tuhan tentu belaka dah. Confirm lah neraka kalau gitu. Na'udzubillah lah. Biarlah curi pun dah Tuhan tentu gitu dah. Confirm lah dosa tuan-tuan. Memang Tuhan tentu dah, tapi mu tahu tak benda yang Tuhan tentukan? Tak tahu. Dah lepas tu kenalah usaha waktu mu tahunya. Buat apa yang daya tanyalah Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya Tuhan apa yang Tuhan buat. Apa-apa yang berkaitan dengan Tuhan jangan tanya apa gini. Tapi bersedialah bahawa kamu yang akan ditanya. Jadi tanya tentang apa? Tentang usaha yang kita lakukan. Maka kita nak masuk syurga, usahalah semayang,
bayar zakat, puasa, beramal, tahajud, sedekah, senyum korang, buat baik, jangan cari bala, jangan zina, jangan curi, jangan ngopak, jangan fitnah, jangan buat-buat benda yang haram. Itulah usaha kita, itulah yang kita akan dibalas nanti. Faham tuan-tuan? Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Itulah i'tikad kita, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam keadaan kita berusaha, di mana disebut oleh pengarang ni juga, dalam keadaan kita berusaha menambah amalan kita, menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, kita kena ingat juga bahawa perbuatan-perbuatan manusia ini tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Maknanya tidak memberi bekas ialah contohnya kita usaha untuk berubat. Kita makan ubat, kita makan Panadol, kita makan apa nama jamu ke benda. Jangan kita yakin obat tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Okay? Obat itu tidak memberi bekas. Kita berobat, usaha kita berobat tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala, bukan obat tu. Jadi jangan tersilap di sini dalam usaha, terlebih-lebih pula usaha, sehingga berpegang juga bahawa usaha manusia memberi bekas, bukan Tuhan yang memberi bekas. Salah pula di situ. Kita berusaha, kita berikhtiar, yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan terangkan lebih lanjut dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala a'la wa alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.